Forex Factory, Index Dollar dan seterusnya Currency strength. CPF akan touch pasal currency strength kita, yang mana kita kat situ akan discuss dengan lebih lanjut sama ada pair yang sudah tertrade pada malam ni ataupun pair ni sideways ke macam mana kan. Itu yang kita tengok sebenarnya Azif. Betul. Alright, tu bacaan fundamental pada minggu ni. Saya share screen untuk Forex Factory. Jadi banyak sebenarnya pada minggu ni banyak berita-berita yang hebat, terutama pada hari Ahad ni untuk gold trader kena hati-hati ya. Apa kena hati-hati, kita akan share. Baik, pada hari Senin kita ada medium impact news untuk USD yang mana positif untuk USD. Kita dapat lihat pada awal hari Senin tu, walaupun orang kata USD strong, tapi saya dapat lihat macam lemah pula USD ya. Minggu lepas menunjukkan kekuatan, minggu ni nampak selemah balik. Adakah dia dapat pullback ke apa, nanti kita akan tengok ini dulu ya. Dan pada hari Selasa ada itu hari kongsi pacak ya. Kita buat kan macam mana, kita ada tengok ada pada 1.40 pagi ada FOMC George orang yang dia berucap naik polisi dolar. Pada 11.30 pagi ada Australian dollar with impact news yang mana cash rate dia tetap sama, dan kita dapat lihat indeks dolar masih kuat. Kita tengok Euro USD spike pada waktu ini menunjukkan big impact news pada USD tidak membantu. Tapi kita akan tengok kembali. Seterusnya di pada 11.30 malam hari Selasa ada GDP untuk Canadian dollar yang menunjukkan bacaan lebih bagus daripada forecast 0.6%. Dan pada 11 malam hari Selasa kita ada ISM Manufacturing PMI, data dia tak banyak guna, tapi apa kita dapat lihat kat sini news yang seterusnya iaitu job opening yang menunjukkan pertambahan positif pada USD ya. Walaupun dia ada USD kuat, tapi macam kita tengok sini lemah. Dia melemah sekejap. Tak tahu pasal apa. Dan pada hari Rabu, hari semalam ada New Zealand dollar employment change berkurang, tapi unemployment rate dia pun berkurang. Dan ini menunjukkan mungkin apa, dia punya orang sudah ramai dapat kerja seperti di New Zealand. Pada 1.30 pagi pada semalam ada Governor Royal Bank of Australia Low berucap mengenai polisi Australian dollar. Dan ada news untuk minyak pada sepanjang hari semalam, mungkin dia memberi impact yang kuat pada minyak. Kita lihat pada 9 suku malam semalam ada ADP non-farm employment change yang menunjukkan bacaan sangat-sangat teruk pada US dollar. Lepas tu buat kita dapat lihat pelemahan pada unit dollar yang kita dapat lihat pada sekarang ni. Dan seterusnya untuk bacaan crude oil inventories menunjukkan pengurangan stok sebanyak 8 negatif 1.0 million. Ini menunjukkan bagus untuk oil. Maksudnya oil akan dia cara dia akan kurangkan supply, dan seterusnya demand akan naik, menunjukkan harga minyak boleh naik lagi lah pada ikutkan yang bacaan ini. Dan pada hari ini 4 pagi ada Canadian dollar, ada ini mungkin berucap naik polisi. Dan pada 8 malam tadi ada news big impact news untuk GBP, banyak ada bank rate yang menunjukkan positif bank rate untuk GBPU. So untuk pair trader GU kita dapat lihat okay, dia naik spike pada pukul 8 malam tadi jika positif untuk GU. Dan pada 8.30 malam Governor Bank dia berucap, dan 8.45 malam tadi ada Euro berita juga big impact news ni. Awal-awal bulan memang banyak big impact news. 9.30 malam big impact news. Dan employment claim berkurang untuk medium impact news. Medium impact. Pada pukul 9 malam nanti ada lagi setengah jam ada big impact news untuk US dollar iaitu ISM Services PMI. Bacaan nak kata merosot banding dengan bulan lepas. Fokus dan kita akan kena lihat apa yang berita akan keluar lepas ini. Esok kita ada news Australian dollar 8.30 pagi medium impact, 8.30 malam GBP medium impact, dan Canadian dollar high impact untuk employment change dan employment rate yang mana menunjukkan penambahan orang tak bekerja.
kurang sebanyak orang tak bekerja berkurang. Maksudnya orang tak ramai bekerja lah. 111K banyak tak macam tu. Canadian dollar mungkin dia menyebabkan currency Canadian dollar ni lemah pada mana esok. Kita pernah lihat apa ada data penting dan seterusnya. Ini yang menjadi perhatian untuk trader gold. Ada NFP, non-farm payroll dan non-farm employment change. So hourly earnings dan employment change dan juga kita ada unemployment rate. Dengan apa yang kita dapat kat sini bacaan, average hourly earning dijangka berkurang dan non-farm employment change adalah berkurang. Ini bukan mungkin USD akan melemah pada esok. Dan untuk employment rate pula jangka sama. Kita akan lihat apa yang keluar pada 9.30 malam. Jadi kalau tuan-tuan ada position USD yang open pada 9.30 malam ni, harap hati-hati. Yang ada untung boleh lock. Kalau sudah lock tu mungkin dia akan lebih secure lah. Tak BE lah. Kalau tengah kat loss mungkin boleh standby lah, tak loss. Sebab mungkin dia tidak membantu lah. Kalau USD lemah, apa yang tengah pakai USD. 11 malam kita ada berita Canadian dollar, IV PMI. Untuk media impact news. So memang busy pada minggu ni sebab nampak macam tu lah tipu dahsyat. Banyak energy day pula, pocap pula. Mungkin sebab awal tahun dah tipu kan. Awal bulan 2. Awal bulan 2. Okay, berbuih saya mulut sekarang. Jadi saya minta sebut F lah pula untuk cover saya. Dah buih lah. Dah berbuih. Okay. Untuk cover saya dalam tengok currency strength kita tak apa. Boleh sebenarnya. Masih tipu saya akan share screen lah untuk apa ni currency strength meter. Okey, tuan-tuan yang mana baru lagi, tuan-tuan boleh buka web ni lah, finviz.com. Nanti tuan-tuan pilih ni forex ni kan. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey, ini untuk dapatkan idea, kita mendapatkan idea untuk overall view. Okey, so macam mana keadaan pair orang kata pair currency kita sekarang ni. So ni kita boleh dapat sekali lalu lah, orang kata sekali tengok, faham lah kan pergerakan dia tu. Okay, kita matchingkan dengan tadi Fairrate Factory yang saya baca tadi. Okay, Euro USD. Tuan-tuan tengok Euro USD sekarang ni kita lihat Euro lagi kuat daripada USD. Betul sebenarnya? Dengan positif 0.76%. USD ni okay, mengalami pengelemahan yang sangat dahsyat. So kenaikan ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat dia boleh sampai tuan-tuan, sampai 1.15, hampir 1.15 pun dia boleh sampai. Sebab peningkatan dia agak tinggi, positif pada euro plus 0.76%. Pada saya sangat-sangat kuat sebenarnya tuan-tuan Sebenarnya sangat-sangat kuat. Okay. So euro USD, tuan-tuan di sini boleh lihatlah kekuatan memihak kepada euro berbanding USD. Okay. So GBP USD juga kekuatan memihak kepada GBP. Mungkin 2-3 jam lepas lagi kuatlah GBP kalau tuan-tuan tengok candle tu kan. Tapi sekarang ni GBP punya kekuatan tu plus 0.09% sahaja. Bermaksud USD punya kekuatan dah nak sama naik dengan GBP lah. Macam tu lah. Tuan-tuan faham Maknanya GBP pun dah tak berapa nak strong, tapi sekarang ni dia masih lagi bullish. Sebab apa tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat dekat point 1.36 kan atas 36 ada satu area di mana kita panggil area key level ataupun key level ataupun candle carpet di mana area situ area yang kuat untuk dia nak patah balik tuan-tuan, sebab itu area resisten yang agak kuat. Okey, tetapi tidak mustahil untuk dia naik juga. Okey, sebarang kemungkinan kita kena consider. Okey, USD JPY. Okey, USD JPY juga memihak kepada memihak kali ni USD berjaya lagi kuat daripada JPY. Tetapi kekuatan dia itu tidaklah sangat kuatlah, 0.33% sahaja tak sampai 0.5. Boleh dikatakan kekuatan dia tu masih lagi ragu-ragu. Ragu-ragu kan? Dah ubah ayat sini orang kata sama je kan. Sebab apa tuan-tuan? Candle pun belum close. Okay, jadi kekuatan dia masih ragu-ragu lah. Saya kata masih ragu-ragu. Dia anytime boleh patah balik ke bawah dan mungkin dia boleh naik ke atas. Sebab kalau tuan-tuan perasan dekat level 115.25 lebih kurang ada area key level ataupun area candle carpet yang menyebabkan kekuatan dia tu mungkin terbatas dekat situ. Dan juga kalau tuan-tuan perasan
Di sekarang ni candle kan 1482 terbelah sana pun ada area candle kapit yang menyebabkan satu area resistance yang agak kuat untuk dia nak break. So insya-Allah apa-apa pun kita kena tunggu candle close yang ni. Kita kena tunggu candle close sebab kekuatan dia tidaklah boleh kita baca sekarang ni mana sebab ini apa-apa pun boleh berubah sebarang kemungkinan pun boleh berlaku. Okay. So untuk minyak alright. So negatif ya tuan-tuan, negatif 0.66% tuan-tuan. Maksudnya kalau tuan-tuan tengok dekat atas tu peningkatan dia tu lemah. Sebab candle ada doji candle sangat-sangat lemah sangat-sangat lemah, okey. Tetapi tidak mustahil lebih boleh naik lah. Mungkin dia nak membuat satu correction dekat situ. Kita apa-apa pun kita kena lihat juga. Ini just kali lalu kita baca carta saja. Okey, agak lemah lah juga sebab negatif 0.66 tu more than 0.5 tu. Agak lemah lah kan. Okey, UCAD kalau kita lihat dekat sini tuan-tuan, USD lagi kuat sikit daripada CAD. Okey, Canadian dollar. Mana 0.11% sahaja. Bermaksud terlampau sikit dan kita tidak boleh jadikan dia sebagai panduan mengatakan bahawa USD lebih kuat pada CAD. Apa-apa pun boleh berubah. Sebab apa kalau tuan-tuan tengok area yang sekarang ni, kita tengok candle yang ada sekarang ni masih berada dalam lingkungan high volume area. Bermaksud untuk dia nak menjadi consolidate dekat area situ naik turun dekat area 1.28 dan 1.27 tu area situ adalah sangat tinggi 1.26 hingga 1.28 area situ dia nak bermain dalam kena consolidate agak tinggi. Apa-apa pun nanti kita akan buat berdasarkan kita punya tuan-tuan punya teknik masing-masing boleh jadikan sebagai panduan. Okey, itu just cara baca lah. Sebab ni dia tak boleh jadikan signal yang kuat lah. Okey, U-shave. USD juga kuat sedikit daripada CHF. Dan tidak boleh kita jadikan dia sebagai panduan sangat lah sebab plus 0.09 sampai 0.1 pun. Maksudnya kekuatan dia tu pun tidak, orang kata apa, tidak dipastikan lagi Sifat no? Okey, lebih kurang sama-sama dengan CHF. Alright, okey. So, kita akan lihat ke next pair iaitu AUD USD tuan-tuan. Tuan-tuan lihat AUD lebih kuat daripada USD, tetapi kuatnya hanya sedikit. Faham tak? Sedikit sahaja. Jadi plus 0.19 sampai 0.5. So kita tak boleh nak kata sampai bila dia boleh bertahan dalam keadaan macam ini. Mungkin dia boleh naik lagi, mungkin dia turun. Sebab apa? Kita perasan setiap peningkatan dia akan terhenti di area orang kata apa, key level ataupun area candle kapit. Kalau tuan-tuan perasan, tuan-tuan buy daripada bawah tu memang tuan-tuan boleh agak BE tuan-tuan kat mana TP. Sebenarnya benda ni kita dah boleh spot lah sebenarnya. Alright, gold. Gold tuan-tuan boleh tengok tuan-tuan, sangat-sangat lemah tuan-tuan gold. USD pun lagi kuat daripada dia, negatif 0.30%. Sangat lemah tuan-tuan kalau tuan-tuan lihat dekat situ. So kita kena lihat balik. Sebab kalau tuan perhati balik dekat belakang December tu dia ada satu candle, kalau kita buka time frame besar mungkin candle bearish yang panjang So kalau ikut menjadikan dominant candle di mana yang lain-lain semua tak pernah lepas sebenarnya. Dia masih bermain di dalam itu. Okay, kita akan lihat balik lah. NZD USD dia tak lari dengan AUD USD lah. Okay, dia kuat tetapi NZD sekarang lebih kuat pada AUD lah. Dia kuat sedikit tetapi kita tak boleh jadikan dia sebagai batu ukur. Okey, tapi kalau tuan-tuan lihat sini dia masih boleh naik tau. Boleh naik sampai 0.67 lah, tak banyak lah kalau yang betul yang kita confirm dia akan naik kat situ lah. Yang atas tu kena tengok, nanti kita akan buat draw dekat review kita macam mana kan. Euro GBP pun tuan-tuan lihat sekarang ni euro lagi kuat daripada GBP. Nampak? Euro lagi kuat daripada GBP. Okey. So euro kuat juga plus 0.68%, more than 0.5 agak kuat. Kalau tuan-tuan lihat sekarang pun dia ada buat candle yang sangat besar, candle bullish yang sangat besar yang sangat besar dan tapau beberapa candle sudah. Okey, ini pun kita kena consider juga sebab kat point 0.84 tu ada resistance yang agak kuat. Kena consider, still kena consider, tak boleh nak cakap juga. GJ plus 0.43%, mana GBP lagi kuat daripada JPY sebab mana sekarang kita nampak JPY daripada lemah so dia naik sekarang kat area key level juga dia kena kapit dia tengah stop sekarang ni so tak boleh nak kata lah dia punya kekuatan dia tu macam mana. Okay. Bitcoin pun lemah Bitcoin lagi lemah tapi Bitcoin tuan-tuan kalau buka candle yang lebih besar tuan-tuan pasang yang 3 tu
Kalau kita buka time frame yang lebih besar, ada satu candle bearish yang besar tu, di mana candle sebelum-sebelum ni belum pernah lagi yang boleh break dominant candle bearish tu. Ini pun kena consider, masih bermain di dalam itu, consolidate, masih bermain di dalam. Okay, so kita tengok kat bawah, macam saya kata tadi, JPY memang paling lemah lah. JPY memang paling lemah. Jadi kita oleh CAD, CHF nampak. Yang paling kuat sekarang memang Euro, NZD, selalu AUD lagi kuat pada NZD lah. Daripada sebelah-sebelah macam tu ya selalu. Ini NZD lebih kuat. Okay, kita oleh AUD, GBP, USD. Dan yang terlemah adalah JPY. Itulah tuan-tuan boleh buka di website finviz.com, tuan-tuan boleh tengok sendiri kan dalam ni. Itu je cara nak baca dia. Boleh tu Boleh. Terima kasih C4F atas analisa kekuatan strength kita. Jadi sekali tuan-tuan ada sebarang fan kita lihat sekarang malam ni, tuan-tuan boleh share di ruang komen di page MFM TV Online pada tuan-tuan yang live kita di YouTube. Kita sebenarnya kita tengok komen di ruangan Facebook live kami di MFM TV Online. Kita boleh tengok kat situ lah untuk komen, kita insyaAllah kita akan lebih elit kat situ. Komen di YouTube kan tak masalah, boleh. Okey, seterusnya saya akan sambung dengan analisa untuk indeks dolar DXY. Indeks dolar merupakan indeks yang terpenting dalam pasaran disebabkan oleh faktor dia punya impact kekuatannya terhadap currency lain dan juga gold, kripto pun sama. So malam ni kita go ke Bali pada bulan lepas kita dapat lihat ada candle kapit. So bulan ni bulan kedua, bulan Februari, hari pertama masih merah. Ini menunjukkan lepas kapit, kita boleh tengok sini lah, dia buat candle kapit dan candle next bulan dia akan naik. Candle kapit dia naik dan jangkaan saya pada bulan ni dia dulu akan teruskan strong, akan kembali strong untuk test level di atas ni 102 maksimum bagi ataupun 99. Okay, 99 ini adalah minimum target. So kalau anda masih buy, tertolak tak ada masalah, jangan kena sementara saja buka untuk dia turun. So kita dapat lihat kat sini sebenarnya berlaku satu breakout buy di weekly candle untuk previous high. Jadi minggu ni mungkin dia turun untuk pullback. Jadi kalau tuan-tuan dah kita akan tengok level lebih kecil lah untuk monitor sekiranya dia dapat pullback tu. Hari ini masih lagi bearish, kita dapat lihat ini beginning star dia buat di atas tu dan masuk ke dalam area dan kita dapat lihat dolar semakin lemah. Buat pasal sekarang tak nampak lagi pullback dan ditambah dengan pengukuhan di H4 pada sekarang ni yang menunjukkan USD sangat lemah, dia jatuh indeks dolar sebatang. Kalau gold dia tengah terbang ni, dia naik ni. Okay, balikkan dia dulu. So untuk di H1 juga dia patah dia lama-lama ni menunjukkan bearish yang impulsif, yang movement impulsif lah. Biasanya movement impulsif ni dia akan pergi jauh macam ni, dia akan turun macam ni. Jadi saya takut dia akan pergi ke, kalau ikut ke supply resistance punya pemahaman, dia akan cari kawasan paling bawah ni 94. Nanti bila dia naik tu kat situ, dari situ lah saya cakap daripada semua pasif ni masa sekarang ni di target lebih kecil dia kan indeks dolar tengah melemah, ada head and shoulder pun menunjukkan kat atas ni, dan apabila head and shoulder dia di break, dia turun dan ini adalah dia retrace balik di kawasan kawasan base sebelum ni ataupun previous support, dan dia buat candle rejection, dia terus turun secara pasif pada waktu US ini bukan US tu memang buat pasal ni dia, bagi saya dia akan jatuh lagi jauh lah sampai minimum 94 macam yang saya cakap di H4 tadi. M50 pun masih tak ada nampak gaya yang untuk dia naik, jadi tuan-tuan jangan pandai-pandai untuk beli dolar lagi selagi tak ada confirmation. So untuk confirmation macam mana kita boleh tengok macam ni, head and shoulder lah, kita film kecil confirmation dia nak turun. Okay, shoulder left, shoulder right, ini pattern basic. Kita boleh ada trend line, dia break dan dia turun dengan pasif sampai landing pun dia masih membuat level low. Jadi trend overall masih lagi bearish. Kita boleh jangkakan dia sampai ke 94. Di H1 pun saya jangkakan macam buat bergerak untuk test kawasan support lah. Jadi kita dapat sell di semua pair Euro USD di buy, CU di buy, USD di depan dia akan jadi sell. Jadi untuk UJ JPY pula lembah mungkin biasanya UJ ni dia tak ikut arah indeks dolar,
biasanya sebab investor dia akan lari pergi beli pergi jual JPY kalau USD tu melemah. Itu secara fundamental lah sebenarnya. Saya cakapkan benda dari dulu pada malam ni. Jadi sebenarnya saya akan ke index ke gold sebelum saya akan pass ke C4F. Jadi sama-sama kita tengok pergerakan gold yang berlaku. Ya. So untuk gold kita jangkakan semalam hari Selasa itu dia akan naik. Saya kata kalau tuan ada buy atau ada margin besar atau boleh tak salah jauh, tapi untuk ni yang margin sikit ni dia kena stop lah. So untuk margin sikit kalau tuan perasan kat area sini lah dia akan patah balik. Dia pandai-pandai cari dia punya stop loss. Jadi sebab tu saya galakkan kalau tuan-tuan ada margin management yang besar untuk gold lebih cantik sebab dia boleh bantu tuan-tuan tahan floating. Sebab kalau tuan-tuan tengok pattern ni memang pattern nak naik lah bagi saya, nak naik, dan ini retracement saja. So untuk gold bagi saya ni adalah satu retracement untuk dia naik dan membuat high price dia mungkin dia akan test balik ke dalam 1788 untuk buy. Sebabkan apa, sini ada satu candle grafik di H1. Kalau tuan-tuan trader, tuan-tuan akan perasan satu candle yang candle nak jadi grafik. So kat sini dia akan cuba cari buyer, InsyaAllah kat sini baru dia akan buy balik. So tuan-tuan kat sini tak boleh letak buy limit disebabkan kita tak confirm lagi. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita kena tunggu rejection candle yang berlaku di dalam area sini. So rejection candle macam mana kita nak cari? Dia bentuk dia tuan-tuan mesti familiar lah, candle yang grafik macam ni. Ini candle rejection juga rasa support. So this time kalau dia main kat sini lagi, kita buat candle yang grafik macam ni juga, macam ni, insyaAllah dia boleh pump naik atas. Ini candle yang kita berikan dia rejection untuk jadi buy. Dia cari candle grafik kalau boleh. Ini pun candle grafik kecil di kawasan support, kerana dia reject dan itu naik. Ini candle grafik juga, banyak candle grafik di kawasan support kita kena cari, kita standby. H1 pun dah cukup, insyaAllah boleh buat profit. Dan key ini yang kita gunakan key level key level sebab dia pernah jadi 2 kali support candle grafik, dan kat sini kalau dia kuat lagi satu lagi grafik ataupun dia kuat dengan shadow je dia touch, insyaAllah dia boleh terbang lagi lah untuk gold. Jadi untuk gold saya macam tu kenaikan dia. Cuma kalau tak chart pattern, apa yang kita dapat lihat kita tanda dulu chart pattern. Okey, untuk chart pattern apa yang kita nampak kat sini adalah satu di H1 dia sedang buat moment correction wave ke atas. Ini dari segi chart pattern dia boleh turun. Sebab apa dia boleh turun? Sebabkan ini adalah satu momentum sell. Okey, ini adalah satu momentum sell. Dan apa yang buat ni adalah buat kenaikan ke atas. Mungkin dia akan 2 kali 3 kali terus. Sebelum dia buat berlaku breakout, kat sini dia akan turun untuk minimum test ke dalam 100% ataupun di area 87.8. Jadi untuk gold ni setakat mana dia boleh naik, bagi saya dia sampai dekat 17.6 ni dia boleh naik lagi ataupun di level sekarang. Sebab sekarang ni ada berlaku trend line, dia tengah reject trend line, adakah dia ada reject, kita akan tunggu satu candle buy. Dan kalau pada pukul 11 nanti ada candle buy, insyaAllah dia boleh naik untuk ayat. Jadi kalau dia nak naik sampai mana, tuan-tuan boleh tanda Fibo. So Fibo kalau dia naik 100% di bawah, 100% di atas, dia punya 0% di bawah. So kita target dia boleh naik ke 50%. So sama dengan apa yang saya predict untuk dia naik kat sini 50%. Dan di 50% biasanya dia akan buat rejection semula untuk break. Kalau dia datang impulsive sell macam ni, kalau dia tak mampu hold 50%, dia akan naik ke 61.8 dan seterusnya 78.6. Ini biasanya level-level kalau kita ikut pemahaman Fibo dia akan boleh naik macam ni. So bagi saya memang gold boleh naik dalam ni sebabkan news tidak memihak pada US dollar. Jadi area-area sini lah area yang insyaAllah akan berlaku pullback. Kalau ada candle pada pukul 11 nanti ataupun pukul 12, dia keluar candle bullish di area sini, kita boleh buy TP di 187. InsyaAllah untuk gold mana-mana ni kita target. Dan kalau overall position adalah sell sebabkan ada correction wave kat atas ni, dan dia akan jadi satu confirm untuk dia jadi sell sekiranya dia buat breakout. Okay, breakout ni yang kita nak tunggu, dia buat breakout confirm lagi rendah daripada sebelum ni, iaitu di sini. Confirm lagi rendah,
biasanya dia akan buat lower high dan seterusnya price boleh drop ke point paling rendah sebelum ni iaitu 17.80. Sama ada dia buat double bottom kat sini baru dia bounce balik. So kalau tak dapat buy sini ke bawah 17.80. Ataupun kat sini kalau dia tak mampu hold kawasan support, sebab ini banyak juga lah rejection, so next time mungkin dia tak mampu hold, jadi dia akan cari buyer di area bawahnya 17.60 lah. Area belah bawah ni masih lagi fresh, kita boleh katakan fresh lah kat sini zone-zone dia. Ni antara ultimate yang boleh pull untuk turun sebelum dia sampaikan di dive lebih besar lah. Okay, itu analisa saya untuk gold pada malam ni. Jadi tuan-tuan yang boleh kesempatan untuk ready buy, di standby sekiranya ada candle bullish yang terbentuk di time frame H1. Okay, target kita di 18.17 kat sini. 18.17 kita cari peluang untuk sell semula. Kalau ada mampu break, kita boleh hold lama. Okay, dia mampu break trend ni, kita boleh hold lama. Dan next target untuk kalau dia drop adalah 17.80. Kat sini kita akan skimai balik untuk buy. Sekiranya ada dia buat shadow ataupun dia masih dia masih tak support kat sini, masih boleh hold lagi di 0%. Menurut Fibo atau kita tarik Fibo tu dah akan nampak dengan apa yang sama, yang insya-Allah sama yang saya tulis sekarang ni supaya Cantik Tipai. okey, baik. Selesai prediction goal, saya akan pass ke C5 untuk maybe tengok minyak ke C5, belajar ni kita punya pendengar tengok. Okey, tak apa. Kita akan tengok ikut flow nanti kita akan direct ke minyak. Boleh, tak ada masalah. Alright. Okay, so kita akan review apa yang kita ada buat sebelum ni dulu. Lepas tu baru saya akan masuk minyak lah. Macam kalau pendengar dia komen, saya buat boleh. Okay. Alright, so kita ada enter itu AUD CAD. Saya kata cari setup buy setelah candle patah balik dekat sini. Okay, nampak tuan-tuan? Siapa buy dia dapat lah, tapi saya kata siapa yang ada margin itu siapa ada margin, siapa ada orang kata apa, yang ada sustaining money, duit yang mencukupi. Okay, tuan-tuan boleh buy terus hari tu kan. So insyaAllah tuan-tuan dah profit dah pun. Dah boleh profit sangat dah. Dah sampai TP tuan-tuan, dah mungkin TP tuan-tuan dah dekat 261% dah. Okay, dah bergerak ke 261%. Tetapi siapa yang tak cukup margin hari tu kan, macam money management dia macam tak cukup. So saya tunggu candle patah balik dulu baru kita entry. Okay, so siapa yang tu tunggu patah balik tak dapat entry lah, tapi tak apa, tak rugi pun, tak dapat apa-apa pun kan. Cuma yang itu yang mana ada margin dah boleh dapat profit banyak lah. So sampai dia boleh TP yang seterusnya 261, insya-Allah kita doakan So apa-apa benda pun dekat sini kita buang dulu. Okay, so yang lepas siapa entry alhamdulillah, siapa yang tunggu pun tak apa, tak rugi apa, tuan-tuan lebih selamat macam tu. Okay, alright. Kita buang. Jadi untuk yang saya bagi nombor 2 adalah AUD JPY. Okey, untuk AUD JPY alhamdulillah tuan-tuan, betul-betul dia pergi ke magnet kita macam kita beritahu itu, dan terus dia sampai ke baby magnet itu di sebelah atas. Di sebelah atas, betul tak? Kita kata lebih selamat sebab apa? Correction ke bawah dia akan betul pasif ke atas, betul tuan-tuan. Jadi tuan-tuan mana entry hari itu, alhamdulillah ini adalah rezeki tuan-tuan. Daripada magnet dia terus kepada baby magnet itu. Okey, alhamdulillah. Alright, untuk AUD USD. AUD USD alhamdulillah juga kita kata dia reject magnet, maka dia akan sampai ke baby magnet itu. Alhamdulillah sampai. Malah dia sudah pergi ke atas. Kan saya cakap correction ke bawah, dia akan betul impulsif ke atas. Jadi lebih selamat kita cari entry buy. Okay, so alhamdulillah. So sampai yang ikut itu. Okay, so kita review sekejap je lah Okay, Euro NZD kita jangkakan dia akan turun dekat sini, dekat baby monitor. Nampak alhamdulillah tuan-tuan, memang sampai ke kawasan magnet. Sebab apa tuan-tuan? Sebab correction ke atas dia akan masuk impulsif ke bawah. Jadi saya tak sell. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dapatlah sedikit. Okay, alhamdulillah. Apa yang ikut? Okay, so ada lagi tak? Ada lagi. Oh, ada lagi. AUD CHF. AUD CHF kita bagi tahu apa hari tu? Kita kata break 100% instant buy, tetapi tak ada satu pun yang break 100%, masih bermain dalam, jadi tak ada entry. So tak ada masalah, tak rugi apa-apa. Okay, selamat tapi tak untung. CAD CHF benda ni saya tak tahu, saya entry mungkin dekat H4 kot. Okay, okay, kat H4. Okay, alright. So tuan-tuan dekat sini mungkin kita ada bagi idea. Okay, kita kata ada kita bagi tahu. Break area 100%, buy terus. Kita kata break area ni.
Buy terus. Tetapi dia tak break pun tuan-tuan, dia bermain di dalam. So tak rugi apa-apa tak rugi apa-apa. Selamat tuan-tuan. Tapi tak untung lah. Itu je lah. USD JPY. Ini di di time frame H1, okay? Alright, so di time frame H1. So di time frame H1, tuan-tuan dah profit. Nanti sini kan, dia dah profit, okay? Profit lah dekat, bukan profit ni agak BE tuan-tuan ya, sama BE dah alhamdulillah lah. Kita target TP kat sini, so dah kena BE, dia turun balik. So, siapa buat BE kat sini, alhamdulillah tanya. BE sangat penting tuan-tuan, important of BE macam tu lah. Kalau macam mana dia turun, kita tetap untung. Okay? Sebab apa kita untung, dia pergi level Fibo kita, pergi level Fibo kita yang kita tandakan hari tu. Nampak? Macam mana pun dia pergi ke level yang kita tandakan di antara ni lah. Yang kita bagi tahu key point dia tu. Okay? So, alhamdulillah. Okay, tak apa. So, saya masuk kepada yang di request oleh para pendengar, iaitu minyak request tu. Yes. XPI. So kalau UJ ni kalau ada close yang kena bearish, boleh sell lagi Betul request, betul. Mantap. Okay, so untuk minyak tuan-tuan, minyak, alright. So minyak dekat sini, saya nak cuba buka time frame H4 juga. Okay, so siapa guna intensive ABC breakout, memang TikTok lah. Alright, itu masing-masing punya teknik lah kan. Kalau siapa dah biasa dengan teknik itu, tuan-tuan boleh teruskan ya. Teknik yang bagus ya sebenarnya. Alright. So, okay tak apa. Untuk yang teknik lain-lain pun ada cara dia juga. Bukan kata tak ada cara. So, di sini tuan-tuan saya nak bagi tahu tuan-tuan di mana kita lihat dekat H4, kita ambil untuk jangka masa yang H4 lah kan, jangka H4. Jadi untuk yang pertama yang saya nak bagi tahu, kita gunakan macam selalu saya pakai iaitu support resistance. Support resistance ni tuan-tuan kena tanda area support dan juga area resistance lah. Okay, kena tanda area support dan juga area resistance. Alright, so tuan-tuan lihat di sini ada satu area resistance yang kuat sebenarnya, dan juga tuan-tuan tanda lagi ini juga ada satu area resistance yang kuat. Okay, itu kita nampak kan. Okay, area resistance kuat. Ini pun ada resistance kuat. Kalau tuan-tuan tukar kepada candle, dia rasanya dah terkena echo. Betul. Dah terkena echo dia kan. Dah terkena echo. Jadi tuan-tuan kena cari area yang resistance yang support yang valid pula. Ini belum membentuk dua lekuk, jadi support dia tu kurang valid untuk di time frame H4, dan support yang boleh valid adalah di DC. Okey? Faham Okay, DC ni support. Okey, bila tuan-tuan dah plot macam ni, kan, kita buat ni warna merah lah. Takut lagi orang kata kita keliru kan. Baik, warna merah. So tuan-tuan faham support ni dah resistance lah. Okey, ini adalah resistance support juga, tetapi support dia dah tak berapa, masih belum valid lagi. Okey, support di sini sudah ditest oleh sini. Okey, so kita masuk time frame bagi check untuk nak cari entry. Alright, bila tuan-tuan dapat lihat macam ni, nampak tak? Okay, resistance dia di bawah Jadi sekarang ni kita tukar balik kepada candle. Alright, nampak candle tuan-tuan? Ni ada satu rejection di kawasan support yang pada saya sangat kuat, tetapi belum tentu confirm. Sebab lagi 9 minit. Okay? Kalau dia reject juga, kalau dia reject juga, maka dia akan turun, dan insyaAllah kalau dia turun ni bukan kata dia pergi area sini tuan. Ini support ni belum, resistance tu belum valid. Kalau dia turun, insyaAllah dia akan turun sampai sini. Okay? Alright. So kiranya dia naik pun dia boleh naik sampai sini. Dia akan test area sini. Baik kita tengok lagi sekali untuk confirmkan untuk area atas ni. Okay. Dan juga kalau paling kuat pun dia boleh naik adalah area resistance ni. Ini kemungkinan yang kita kena ambil tahu. Sebarang kemungkinan yang mungkin berlaku. Okey, untuk minyak sekarang ni kalau tuan-tuan tanya saya, request, apa signal sekarang? Contoh tanya kan. Sekarang ni kalau tuan-tuan pasal dia bermain dalam keadaan consolidate tuan-tuan. Sangat consolidate. Okey, sangat consolidate. Okey, bila jadi keadaan consolidate jadi, saya nak tunjuk kat tuan-tuan. Okey, kalau kita guna magneto sekalipun, dia sudah break tuan-tuan. Pada pandangan saya, insya-Allah tuan-tuan, dia akan turun lagi untuk cari area resistance yang berada di bawah ini. Okey, so kita draw balik sama-sama. Ini just idea tuan-tuan. Just saya bagi idea pandangan saya Ini adalah sangat-sangat valid dan sekarang dia sudah break. Betul, dia memang break. Sebab apa dia saya kata betul? Sebab dia akan break ke bawah sebab membentuk impulsif. Sebab sini kalau tuan-tuan perasan, ini adalah correction.
Selalu kita pesan, ini kita bagi tahu lah kan. Ini adalah correction ke atas, maka dia akan bentuk impulsif ke bawah. Jadi ini mungkin dia nak test balik kita punya trend line. Okey, itu idea tentang idea. Pada saya insya-Allah dia akan test punya trend line dan untuk di sini tuan-tuan akan tengok candle ini close. Kalau candle ini close dalam keadaan macam ni, reject ekor panjang dan tumbuhnya candle merah, maka tuan-tuan boleh sell sampai sini. Boleh sell sampai situ. Okey. Faham ya tuan-tuan ya? Kalau tuan-tuan nak buat entry lah, saya bagi entry tuan-tuan. InsyaAllah. Okey. So tuan-tuan, kalau yang mana ada money management yang kuat ya, tuan-tuan boleh standby dan tak apa kalau kena stop loss tuan-tuan kat sini. Minyak memang kuat ya tuan-tuan, nama pun trading minyak kan. Minyak SCI ni memang high risk high return. Okey. So di sini tuan-tuan kalau candle ini close, pastikan ini saya bagi entry supaya takut nanti 9 minit supaya dah masukkan dah explain, saya tak sempat dah tunjuk. Okey, ini pastikan candle ini saya kena buat anak panah lah. Saya nak kena buat anak panah. Saya nak kena tulis sikit. Pastikan candle itu close dahulu. Candle close dengan echo. Echo sebenarnya yang echo apa ni? Echo bullish lah, echo bullish. Yang panjang dan next candle yang terbentuk adalah candle bearish. Entry sell. Okey, macam tu. Sayang tak apa tuan-tuan. Okey, saya buat apa ni, turun lah yang terbentuk. Sama-sama ambil masa sikit Alright. Okey, so dekat situ lah tuan-tuan. Pastikan ada reject macam ni. Next candle adalah candle merah. Okey, tak kira lah dekat area trend line ke ataupun area high volume area sini kan untuk candle merah. Tuan-tuan sell dan TP tuan-tuan di area support yang ada di bawah ni. Okey. Itu untuk minyak lah Sifan. Ya, betul. Alright. So, untuk saya bagi satu lagi pair sebelum saya pan dekat sahabat saya. Hari tu kita mula daripada bawah kan. Ini kita mula pada atas pula. Okey. AUD CAD. Okey, AUD CAD. Alright. Tadi kalau tuan-tuan ingat kejap tuan-tuan, AUD CAD. Tadi kalau tuan-tuan ingat AUD CAD AUD tu duduk nombor 3 terkuat lah. AUD betul. CAD tu nombor 2 terlemah, betul tak? Kalau ikut kekuatannya memihak pada AUD. Okay? Tetapi persentage dia tu tak tinggi mana. Okay? Jadi barang kemungkinan untuk dia nak patah balik tu tinggi ya tuan-tuan. Sama juga kita akan lihat di time frame yang lebih besar. Okay? Sama aja. Tak salah tuan-tuan nak pakai magnet Magneto macam saya tunjuk tadi pun boleh. Tuan nak pakai teknik apa-apa pun boleh. Yang penting pastikan matching dengan tuan-tuan punya teknik. Sama juga keadaan dia. Kalau tuan-tuan pasal baby Magneto ni boleh pakai kat sini Saya tengok boleh pakai, saya pakai lah. Tuan tengok tuan-tuan, nampak tak dekat sini? Nampak tuan-tuan, nampak tak? Sorry. Okey, nampak tak tuan-tuan? Sebenarnya dia sudah break kawasan baby Magneto kita, itu trend line punya. Dan dia sudah retest dekat area, dia tak semestinya retest dekat ni dekat trend line tuan-tuan. Tak semestinya, kadang-kadang dia akan retest dekat area high volume area, iaitu area sini apa ni? Area high volume yang sangat tinggi dekat sini. Okay? Jadi sekarang dia sudah retrace dan boleh tak dia pergi atas? Boleh tak dia pergi atas? Soalannya boleh tak dia sampai atas? Boleh tak boleh? Tuan-tuan kena tanda dulu dia support resistance. Ini area special dia, maksudnya area dia patah balik tadi kan. Okay, tak apa, kita buang untuk keliru. Kita nak tandakan area support dengan resistance yang terbentuk dekat hampir ni belum lagi ditest. Iaitu yang pertama area resistance belum lagi ditest, mungkin dia akan sampai kat sini. Nombor 2, sini sekarang pun dia berada area resistance yang valid sebenarnya. Dia tengah melawan, orang kata bertarung nyawa sebenarnya. Supaya terdekat lah. Jadi yang untuk resistance yang valid, support yang valid adalah di sini ya tuan. Di sini sangat valid tuan. Dan juga di sini.
sangat-sangat valid. Okay. Alright, sangat-sangat valid. Jadi saya tukar color merah supaya kita sama-sama nampak lah kan. Supaya saya nampak dia punya. Jadi bila dah jadi macam ni tuan-tuan convert balik kepada H1. Kita dah draw, okey cantik dah cukup. Alright, dah cukup sampai dalam jawab kita dah draw dah. Okey, kita pergi nampak macam ni sudah. Bila nampak macam ni adalah area yang kuat ni tuan-tuan. Area yang kuat. Area yang sangat kuat. Area yang sangat kuat. Okey, jadi saya akan tukarkan kepada candle. Alright. Nampak dah tuan-tuan. Bila tukar pada candle, kita nampak satu rejection yang sangat kuat. Tetapi kalau ikut dari segi trend line kita, dia dah break trend line dan dia tengah melalui area high volume area di mana insya-Allah dia kekuatan dia lebih kuat untuk nak ke atas, Kalau tuan-tuan tarik Fibo sekalipun, saya combine sikitkan Fibo ya tuan-tuan. Tuan-tuan tarik Fibo sekalipun, tarik Fibo macam ni. Tarik area 100 ni. Silap. Salah tarik tuan-tuan, minta maaf tarik area sini sekalipun. Kita tarik normal maka dia sudah break level 100 sebenarnya, dan juga level 100 ni mana dia sudah test area 78% iaitu area high volume area kalau ikut trendline punya SOP, maka kekuatan dia besar kemungkinan dia akan meneruskan pergerakan dia ke 101%. Macam itulah dia punya saya punya pandangan saya. Okey, sebab apa dia pertama dia dah break ni, kepada kalian untuk dia nak turun tu susah sikit lah. Kalau dia nak turun pun dia akan test balik pun dia akan jadi macam ni lah. Dia akan test area sini balik. Sebab ni support juga support dia juga. Okey, tapi yang tak berapa nak cantik tapi dia akan teruskan lah. Macam tu lah C4S. Itu dia punya idea saya lah, saya boleh bagi. Boleh C4S nak? Boleh. Boleh tahu tu, okey, alhamdulillah. Saya pass kat sahabat saya tuan-tuan. Sebelum tu saya nak stop sharing. Okey. Baik, terima kasih C4S. Sama. Jadi kita sudah masuk ke sebelah tuan-tuan. Jadi kita dapat lihat gold, kita kata dia akan sell. Jadi dia sekarang dia berlaku breakout sebenarnya. Breakout untuk sell jatuh ke bawah. Ini menunjukkan ada peluang lagi untuk test ke 1780. Dan kalau tuan-tuan untuk cari re-entry untuk sell ni, tuan-tuan tetap boleh letak stop, sell stop di sini dapat 780 dah cukup. Dan kalau dia patah balik ke atas ni, mungkin dia akan di sell semula lah. Kalau dia reject di 18.00. Kalau dah pasal dia pullback balik tu dan dia akan sambung buat penurunan ni. Ini apa yang saya cakap kata ni sebenarnya dah tak valid. Dia kan price sudah break 3.6. So apabila price sudah break 3.6, kita akan redraw balik apa yang kita faham untuk trendline. Jadi untuk trendline yang kita cakap sebelum ni, impulsif ke bawah, condition ke atas, dan ini adalah momentum impulsif sell ke bawah. Jadi apa yang area yang kita boleh re-entry untuk sell ini 23.6 ni, sebab ini satu Fibo level yang valid untuk previous swing. Jadi di area sini tetap boleh tunggu dari trade kat sini, kita boleh letak sell limit dan next target kita 780, insyaAllah kita akan target pergerakan kita naik ke situ lah. So kita jaga pada mana dia akan buat pullback main kat tadi, tapi dia tidak buat demikian Dan ini prediction yang terdekat lah, kita dapat lihat dia buat double top di sini, dan ini satu breakout, ni ada satu peluang sell. Area sini kita boleh buat sell. Level seterusnya ada 18.00 untuk sell ini ke area situ, insyaAllah beras boleh turun lagi untuk test 1780. Ini berdasarkan pemahaman support dan resistance. Jadi tuan-tuan sudah ready untuk sell gold. Malam ni tuan-tuan kena standby. Mungkin dia akan buat pulik saat sebelum dia sambung buat turun. Tuan-tuan pasal kalau pullback ni maksudnya ada strong seller punya presence, biasanya dia akan push ke lower low, maksudnya sell stop di bawah, shadow di bawah ni sell stop dan TP kita tak jauh. InsyaAllah. Jadi di pair lain pun tuan-tuan boleh standby untuk GY GBP GBY price sudah berlaku breakout di kawasan H1, tampak gaya macam tidak akan berlaku pergerakan sell. Jadi sell kita yang kita jangkakan sebelum ni, dia akan buat pergerakan untuk buat breakout ke bawah tu sell, tak jadi. Sekarang dia buat breakout ke atas dan next target kita dia boleh test kawasan atas ni.
di 157.5 kat situ dari besar mungkin dia akan ada banyak seller present kat situ lah. So kalau tuan-tuan nak tengok di sini stop loss kena jauh sikit lah di bawah. Ini antara teman-teman punya setup lah. Okay, kalau tak lagi cantik pastikan kita pasang EMA ataupun BB Ini satu record dan apabila candle close dan di atas BB dan ni menunjukkan price boleh naik lagi macam ini, candle close di atas BB, price boleh naik lagi. So bacaan saya untuk daripada malam ni dia memang boleh naik lagi dan maksimum di PAP 157.5. Ini untuk GY GBP USD, GBP JPY, GU pula cerita dia. Okey, ini dia tak berapa rekod ini ya. Candle ni pun dia mungkin sama-sama ada peluang untuk dia turun. Jadi untuk pemahaman kita punya BP, ini bukannya ini macam hilang volume tuan-tuan, pasal yang mana ada shadow panjang dan candle untuk pukul 11 ni penentu sekiranya dia tak mampu close di atas BB atau BB biasanya dia akan turun lah. Ini menunjukkan makin hilang volume, ini price sudah ready untuk turun. Biasanya akan tuan-tuan pasang, saya rasa satu lagi pun indikator ni bantu kat sini, MACD pada G trader. So untuk MACD price makin naik divergent ni price makin naik tapi dia punya bukit dia menurun. Ini menunjukkan momentum untuk naik tu dah kurang. Kalau tuan-tuan nampak dia punya MACD ni masuk ke line memang tuan-tuan boleh instant sell disebabkan oleh ada divergent yang terbentuk di time frame kecil. Mungkin H1 dapat divergent lah. Divergent set ni okay, sell punya present mungkin banyak tetapi naik price naik. So ni menunjukkan tak sama dengan divergent. Ini pun bukit dia pun makin merendah bukit merendah tapi price naik menunjukkan price ready to turun. Cuma di H1 masih nampak belum gaya aja untuk GU tu pun. Okay, di bawah kita kata tadi kalau ada candle sell sudah boleh entry tapi maknanya tak lakukan sebarang candle sell lagi, dia masih buat base kat atas ni. Kita tunggu saja dapat candle sell untuk kita sambung sell. Cari confirmation di mana? Untuk gold pula dia turun sebatang saya kata. Okay, ini menunjukkan solid breakout sell. BB punya pemahaman dia boleh turun lagi lah sebabkan ni dia terus di luar BB Alright, dia tak fair bit yang lain pula untuk Euro USD strong buy ni ya. Untuk breakout di candle kedua dia close di atas. Okey, ni kalau ikutkan ini breakout yang sangat-sangat kuat lah untuk Euro USD. So targetnya dia boleh target sampai ke area support yang sebelum ni lah 151 1.151. Sini dia boleh test untuk pada malam ni. Kalau tuan ini kalau di H4 di daily ini merupakan satu signal buy. Kalau tuan esok nampak candle adalah dia buat buy macam ni kan, apa di MACD ni tuan-tuan boleh tengok dia punya dia start jadi dia merah pada hijau, maksudnya next candle tu entry tapi kiap banyak dia akan naik jauh. Jadi ini adalah tips untuk Euro USD pada esok. Sekiranya dia banyak candle bullish ya. Masih kata lama kalau ada candle bullish esok entry je. Buy tak dekat jauh. InsyaAllah dia akan naik Ikutkan Euro USD, pemahaman kita sebelum ni insyaAllah boleh naik lagi. Kita tengok lagi traffic H1 apa yang boleh jadi. GY kita tengok di CACF ada peluang untuk dia reject semula disebabkan ni kawasan support dan kita tengok kalau candle bullish ataupun shadow panjang reject dari bawah ini kita boleh buy. Tapi untuk MACD trader ini adalah satu peluang sell sebabkan oleh price baru saja masuk pada kuasa merah. Okay, ini adalah satu engulfing juga lah sebenarnya. Ini pun engulfing tapi tak ada. Ini kali kedua engulfing. Ini akan rejection lah. Okay, malam ni kita insyaAllah share kita menggunakan BB dan juga MACD lama tak pakai jadi kita pakai, cuba tengok. Tadi USD ini shadow panjang di atas ada peluang untuk dia turun. Kalau di pukul 11 malam mungkin pukul 11
ada shadow, ada engulfing cell ataupun candle bearish. Ni mungkin akan turun kejap lah sebab ini satu breakout sebenarnya di kawasan previous high, dan mungkin dia boleh test ke mid BB dulu baru dia buat kenaikan. Nak confirm kita kena tengok kita frame H4 dia masih belum close, tapi ini satu breakout, boleh jadi buy bagi saya. Okay, H4 masih buy sebabkan ini breakup ni. Ini sebenarnya tetap boleh entry buy sebenarnya di Euro, di NZD USD ni. Okay, entry buy kat sini insyaAllah. Minimum target kita adalah 166.8, 0.668. Kalau tuan-tuan rasa kalau lebih jauh TP kita 0.675. Dan kalau tuan-tuan kita komen sikit dengan trendline ini apa tuan-tuan, ini trendline breakout. Ini memang entry solid. Ini solid entry. Kalau dia turun pun dia buat shadow kat sini untuk dia H4, itu saya memang satu saya recommend sangat untuk buy ni. Ini memang saya recommend sangat untuk buy. Tuan-tuan boleh cari peluang untuk buy pada malam ni. Jadi USD ni sebabkan oleh fundamental news yang kata New Zealand nak buka punya border pada luar. Jadi ini menunjukkan sebabkan oleh news tu terus berlaku breakout untuk buy, dan kita dapat lihat price tu naik. Okay, tak ada lagi bearish untuk jadi JPY. Maksudnya sekarang ni untuk BB trader ini standby ni. BB trader ini standby. Sebab apa? Dia close di atas BB. Saya tak tipu punya. Kita bagi entry. Kita akan lihat nanti long position standby. Dia target di kawasan short zone ataupun di kawasan support sebelum ni. Gentle saja ada setup kita bagi Ini pernah menjadi kawasan support sebelum ni. Kita tanda ini next target kita lah. Dah terdekat kat sini. So next target kita kat sini stop loss kita kat mana? Bawah shadow ni. Bawah candle yang close di atas BB, mid BB. Ini insyaAllah bagi saya jadi JPY boleh terbang. Kalau tuan-tuan ada money management yang sama ataupun yang lebih hebat, tuan-tuan boleh entry. Kan insyaAllah lah dia boleh naik terbang macam tu bagi saya. USD masih belum clear nak pergi ke mana lah. Ini menunjukkan satu candle doji di time frame lebih kecil. MACD pun makin melemah sebenarnya. Candle doji ni menunjukkan price tak tentu dia nak pergi turun naik, tapi dia lebih menunjukkan rejection di kawasan support. Cuba dia perlu confirm dengan candle pada pukul 9 ni sama ada dia buat bullish ataupun bearish. Kalau bearish dia buat candle kapit, kalau candle bullish maksudnya dia sudah ready untuk naik atau boleh buat instant buy. Dari segi gambaran trend line macam tadi apa yang saya sebut sebelum tadi, ada satu candle yang break, dan ini sebenarnya satu retest trend line. Kita kena confirm dengan candle yang berlaku seterusnya, mungkin dia akan cuba untuk test semula, dan seterusnya sampai kat sini dia akan baru buat engulfing semula tu naik lah. So untuk seller bagi saya tak boleh hold lama, dan TP cukup lah price untuk balik di trend line ni. Untuk USD WD/F price masih lagi bearish mood. H1 masih lagi close dengan bearish. Daily ini memang solid rejection solid rejection. Masih belum close lagi, kita standby H4, ada satu engulfing dalam ni. Lepas masih boleh turun, ini satu penurunan Okay, saya tanya target di 0.916, insyaAllah boleh sampai. Okay, saya nampak macam tu lah. Sorry sebab lebih panjang sebab hanya risau pasal ni. Tak apa Zubair, mantap Zubair, ada setup bagi je. Hitam, ada setup bagi. So lagi satu untuk trader MACD USD/CHF ini, kalau tuan-tuan sempat entry tengok sebelah pada pukul 12 malam ni, sebenarnya ada di USD/CHF ada candle sell, dan juga dia punya break kawasan support ni. Syarat pertama break kawasan support, syarat kedua MACD merah. MACD merah dia boleh turun macam ni sebabkan apa? Ini pelemahan untuk naik. Pelemahan untuk naik, dan ini sebenarnya passive sell ni bisa. Pastikan dia break kawasan support ni baru dia boleh pergi jauh. Ini satu confirmation sell pergi MACD trader. Ini sebab apa? Sebab pernah double top. Ini masih belum, bagi saya ini kawasan support, masih belum support ni. Tak sampai 0.910 kat sini kawasan support dia. Ini kalau dia turun dia akan sampai ke bawah. Okay, ini tips saya untuk ini analisa saya untuk USD/CHF.
Dan juga pair-pair yang saya skim ikut tadi maka tuan-tuan boleh follow, insya-Allah kita boleh profit bersama-sama. InsyaAllah, amin amin. InsyaAllah. Jadi saya minta mungkin apa Sifat nak belanja sedikit setup ataupun nak close ke ikut Sifat lah. Okey, saya bagi satu lagi lepas tu kita akan close lah. Okey boleh Boleh nak Sifat, boleh nak main bagi sini. orang kata nak bagi kita punya pendengar puas hati. Kan. Kadang-kadang pendengar kita ni dia malu nak tanya. Kadang-kadang memang malu sebenarnya. Memang tak tipu. Malu. Okey, so saya akan buat AUD JPY insya-Allah. Alright, AUD JPY, tuan-tuan lihat ni kita kecilkan dia. Oh sorry, ni DH1 kan. Saya nak macam tadi juga, kita kena sama supaya bila banyak saya buat benda yang sama, orang faham. Jadi macam tu, CPY buat, macam tu. So insya-Allah. Okay, alright. So tuan-tuan, di sini tuan-tuan boleh lihat Alright. So siapa ada join saya buat manager, hari ni malam banyak saya combine manager tu. Sebenarnya tuan-tuan boleh lihat. Saya nak tahu dan juga kalau tuan perasan kan nampak di sini tuan-tuan, area magnet monitor dia sangat-sangat comel lagi. Masih lagi comel tuan-tuan, masih lagi. Alright. Okay, nampak. Dia belum lagi break, dia belum apa-apa pun lagi. Okey. Tetapi untuk AUD JPY saya nak bagi tahu bila kata saya besar correction ke bawah dia akan buat impulsif ke atas. Jadi bila keadaan dia berada di atas ini tidak cantik untuk tuan-tuan nak sell sebab apa? Anytime dia boleh break, anytime dia boleh break. Jadi keadaan macam ni tuan-tuan, kalau correction ke bawah ni tuan-tuan just cari setup sell lah, setup buy lah, setup buy lebih baik. Bila tuan-tuan nak cari setup sell macam ni agak bahaya sebab dia duduk berada di atas. Jadi benda ni tak boleh bagi signal lah, bahaya, sangat bahaya. Terutama AUD NZD, okey, AUD NZD, okey. Untuk AUD NZD pula. Okey, kita convert balik pada garis chart kita. Bila correction ke atas, maka dia akan masuk impulsif ke bawah. Okay. Price action lah kan, simple price action kan. Kita tahu yang tu. Alright, sekejap dulu Jadi tuan nak bagi tetap apa orang kata berada di kawasan high ni saya memang tak bagilah. Memang. Dia cari kawasan yang medium risk ataupun low risk. Betul. Alright. So, tuan-tuan lihat ni correction ke atas maka masuk impulsif ke bawah. Jadi bila dia berada di kawasan bawah ni agak berisiko juga. Jadi saya tak nak bagi lah. Saya kata lagi, baik saya bagi terus. Okey, ada je saya tak sabar kita kena sabar sikit. Alright. So, untuk AUD USD. Okey, macam mana tu AUD USD? Sama juga. Okey, tuan-tuan just draw. Alright. Draw saja. Okey, bila correction ke bawah maka dia akan bentuk impulsif ke atas. Jadi benda ni pun agak berbahaya. Untuk ketiga-tiga ni saya bagi clue lah sebab dah nampak je saya air kan. Untuk ketiga-tiga ni bukan tak boleh setup tuan-tuan. Boleh setup, sangat boleh. Setup dia macam mana? Dia break trendline atas ni, tuan-tuan buy. Dia break trendline atas ni, tuan-tuan cari dia patah balik, tuan-tuan buy. Simple lah, itu yang saya beritahu. Dia tak ada cerita lain lah, itu je cerita dia. Cara tuan-tuan nak tahu macam mana jadi dia tukar pada lilin. Tuan-tuan ambil balik Fibo. Saya buat lah bagi tuan-tuan nampak. Tarik sini. Tuan-tuan tengok macam ni. Dia break level 100% ni. Iaitu level magneto ataupun 100%. Maka dia akan sampai ke sini lah. Kemudian dia naik break. Dia akan patah balik sekejap. Patah balik area sini lah. Area sini nampak ni. Area orang kata apa? Key level ni. Selalu kalau kita tanya semalam key level kan. Cerita-cerita. Tuan-tuan belajar macam tu lah. Dia akan naik balik. Dia level dia akan patah balik sikit dan dia akan sampai ke sini Tapi syarat dia yang ni mesti kena break 100% Mesti kena break 100%. Tuan-tuan jangan pandai-pandai buy sekarang mesti dia break. Kalau dia turun pun jangan cari tetap sell, agak bahaya sebab ini correction ke bawah. Itu break jangan high risk. Ini pun sama. Tuan-tuan. Okey. Ini bila dia correction ke atas dia akan bentuk correction ke bawah. Okey. Macam mana tuan-tuan nak entry ni? Okey, nak entry ni bila kata saya tunjuk satu. Bila keadaan macam ni tuan-tuan kan, keadaan macam ni tuan-tuan nak tarik macam mana? Okay. Agak-agak macam mana dia akan sampai ke mana, area mana? Okey, macam ni. Bila nak tengok kan, area sini adalah area 50%. Kalau tuan-tuan tarik area 50% sebenarnya. Okay, kalau kita tarik pada bawah, kalau kita nak tengok dia boleh sampai mana kan. Sebab ni kemungkinan besar dia akan break ke bawah lah. Okey, dia akan break ke bawah tapi dia akan bermain di dalam ni juga, di dalam ni tak tahu sampai bila. So bila dia berada di kawasan bawah ni agak berbahaya, tuan-tuan cari tetap sell lebih baik lah.
Okey, contoh ada kata dia break kat bawah ni lah. Ada kata dia break, maka dia akan pergi ke level-level yang saya tandakan ni, dan level-level ini kalau tuan-tuan perasan adalah chi level yang dah kita tak hibur ni, kita nampak ni high volume area, nampak area-area chi level, nampak Okey, so pastikan dia break lah. Ini agak berisiko. Okey, ini pun sama. Okey, pastikan dia break area 100%. Saya tarik kat tuan-tuan bagi tuan-tuan kita sama-sama nampak. Kadang-kadang kita pasang kan, nampak area 100%. Okey, nampak? Lebih baik macam tu lah. Dia naik, dia ni, break 100%, dia patah balik. InsyaAllah dia akan sampai area atas ni. Area atas ni. Kalau tuan-tuan nak cantik, tuan-tuan buat line chart lagi, tuan-tuan boleh tarik dengan lebih lawa. Adjust balik line chart dia. Nampak ini pun adjust balik. Dapat lagi comel ya. Okey, lebih kurang macam tu lah. Tak kisahlah tuan-tuan macam mana tuan-tuan tarik ni kan, bibur kan macam tu lah. So dia break yang dia 100, insyaAllah dia akan sampai ke 160. Sebab apa tuan-tuan kena cari impulsi di atas sebab correction ke bawah. Ini tak boleh cari tetap sel agak berbahaya. Dia mungkin boleh turun, mungkin turun sekejap naik, dia agak bahaya lah tuan-tuan. Fokus pada yang tetap baik lah. Boleh kau simpulkan terang tu lah? Boleh coach, boleh. Alright, Alhamdulillah. So settle lah. Jadi terima kasih Fatah Nisa yang diberi. Jadi tuan-tuan, harap perkongsian kita pada malam ni dapat memberi manfaat dan boleh membantu tuan-tuan dalam bidang trading. InsyaAllah. Saya ada apa-apa lagi nak kongsi? Okey. So tuan-tuan, terima kasih kepada para pendengar yang sedia bersama kita sampai ke akhir rancangan. So Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kami bagi ni dapat membantu sedikit sebanyak lah. Dapat bantu banyak pun, dapat bantu sikit pun tak apa untuk trading tuan-tuan. Terutamanya yang newbie dan juga mungkin juga yang hotel-hotel mana sama level yang kita lah. Kalau hotel lebih lagi tak kata apa sebenarnya power kan. Sama kita kalau kata setup tu agak-agak boleh sama lah. Mungkin boleh membantu mengukuhkan lagi pahaman ataupun kita punya confident level untuk naik itu setup tuan-tuan macam itulah. Okey, so supaya kita di penghujung rancangan lah noh. InsyaAllah yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan daripada kita kami mohon ampun. Akhirnya wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.